Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa pula untuk belajar bagaimana menanda soalan esei menggunakan rubrik di Google Docs yang telah pun kita postkan di dalam Google Classroom. Okey, so kalau cikgu-cikgu perhatikan video lepas, kita dah buat soalannya, kita dah masukkan rubriknya. Okey, hari ni kita nak tanda. Tapi soalan yang lain lah yang saya pilih ya. Baik, kita pergi kepada Google Classroom, pilih kelas kita dan kita pergi kepada grades. Okey, peringatan, melalui phone, tab grades tidak akan keluar. So, kita nak menanda, kita mesti gunakan laptop. Okey, so kita klik grades. Selepas kita klik grades, akan dipaparkan kerja-kerja yang pernah kita beri sebelum ini. Okey, dan kalau diperhatikan, sini ada paparkan kelas average, bermaksud purata markah bagi tugasan tersebut untuk kelas tersebut. Kotak yang kosong bermaksud, kotak ini dia kosong bermaksud pelajar belum hantar lagi. Okey, kotak yang ada markah seperti 60 ini, okey, bila kita gerakkan mouse dia tak nampak, dia cuma nampak 60 saja. Berwarna hitam bermaksud pelajar itu telah pun kita tanda dan markahnya ialah 60 markah. Bagi kotak yang bertulis berwarna hijau ini, bermaksud dia dah hantar tapi kita belum lagi menanda. Jadi untuk membuka tugasan tersebut, kita pergi kepada tajuknya, Writing and Email. Selepas kita buka Writing and Email, akan dipaparkan berapa pelajar yang telah diberi tugasan, berapa yang dah hantar, berapa yang telah ditanda. Okey, so kita pilih Turn In, kita klik, maka akan dipaparkan 9 sahaja. Okey, baik, kita pilih seorang pelajar dan saya memilih Dania Izzati. Jadi kita double klik pada tugasan beliau. Okey, selepas kita dah klik, maka akan dipaparkan tugasan seperti ini. Jika diperhatikan video lepas, saya kata masukkan name and class ataupun nama dan kelas. Jadi pelajar tersebut dia cuma type saja nama dia. Okey, kita dah tahu nama dia. Sebab kadang-kadang bila akaun yang personal ni, nama ni berlainan dengan nama ini. Kerana dia menggunakan akaun, mungkin akaun bapanya, akaun ibunya, kakak atau abangnya. Jadi kita tak tahu siapa yang menghantar. Jadi bila kita tulis nama seperti ini, maka kita tahu dia yang hantar. Okey, so ini ialah paparan kerjanya. Okey, ini kerja dia, kotak yang kita dah buat tadi. Okey, macam saya beritahu, kotak tu saya berjadikan 3 row. Okey, dan 1 kolom. 3 row kerana row pertama to, kemudian row kedua from, and then jawapannya di dalam ini. Okey, dan mereka perlu beri dalam 80 patah perkataan. Di sebelah kanan ialah kotak di mana kita nak menanda tadi. Kalau diperhatikan, okey, inilah filenya. Bila dihantar 20 November 9.54 pagi. Okey, kemudian markah yang kita akan letakkan. Perhatikan di bawah ini. Rubrik yang kita telah isi, dia akan berada di sini. Okey, ingat lagi yang video lepas, saya masukkan content dan saya ada 5 markah dan sini ialah kosong. Okey, so kalau kita tengok 5 markah untuk awesome, 4 markah untuk somewhat moderate dan sebagainya. Kalau kita tak ingat, kita boleh klik button ini dan dia akan buka. Oh, awesome ni 5 markah sebab semuanya memenuhi apa yang dikehendaki. 4 ini merupakan markah di antara 5 dengan 3. Dia ada ni sikit, dia ada 5 sikit. Jadi dia dapat 4 markah. So, ini ialah dia punya rubrik. Okey, so saya tutup dulu. Alright, so kita nak menanda, senang sahaja. Kita hanya tandakan mana markah dia. Markah ni akan masuk di sini dan akan ditambah di sini dan akan di-convert menjadi 100%. Mudah sangat, ya. Jadi kita lihat. Sekarang kita menanda. Disebabkan ini adalah subjek bahasa Inggeris, jadi ini contoh saja, ya. Cikgu boleh buat cara cikgu sendiri. So, soalannya ialah, okay, read a message from your friend Elizabeth Teresa. Okay, so Elizabeth yang hantar.
Jadi, hi Hosea. Lately, I heard that you bought a new phone. How is it so far? I am interested in knowing what criteria you look into before buying a phone. Will you be able to share some ideas on this? I look forward to your reply, Elizabeth Teresa. Okey. Baik, so dalam 80 perkataan, ada pelajar akan silap bahagian ini ya. So dia akan letak from nama dia tersebut. Salah lah. Jadi kita boleh tanda. Contohnya di sini dia bagi to Elizabeth Teresa. Betul lah ya. Okey, so betul tak ada masalah. From Hosea. Okey, sebab dia yang menulis. Katalah ada kesilapan. Dia tulis nama dia. Macam mana kita nak tanda? Okey, kita highlight nama ni atau perkataan ini. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan ada tertera lambang tambah. Jadi kita klik tanda tambah ini, kita masukkan komen kita. Okay, apa kita nak tulis dan sebagainya. Salah nama ke ataupun salah format ke apa sahaja. Tapi sebab pelajaran ni betul, maka kita cancel. Kita tak pakai dah ni. Okey. Baik, kalau kita baca di sini, hi Elizabeth Teresa, yes, I just bought a new phone last week. There are many factors that should be looked at before buying. So dia salah tulis ni, before buying a phone. First, I will choose a phone with large battery and that will last long or support fast charging. Then I will buy phone at least 64 GB of storage or more if you plan to download more apps. Lastly, I looked at the good camera before I buy. That's all from me. I hope this can help you buy sebab dia belum beli. Buy a new phone one day. So ada beberapa kesilapan di sini kita boleh tanda. Contoh, I just bought a new phone last week. There are many factors that should be looked at before buying. So kita highlight bought, tanda dekat sini kita tulis buying. Dan comment. Jadi nanti bila dia dapat kerja dia, bila dapat kerja dia akan nampak, oh bukan bought tapi buying a phone. First, I will. Highlight, ada tanda tambah, klik, I will choose a phone with large battery. Something is wrong there. With large battery ataupun with large battery capacity. Okay, so kita boleh highlight di sini. Ataupun with powerful battery contohnya. So kita tanda sini. Powerful battery. And that will last long or support fast charging. Then I will sebab dia belum. Oh, dia sudah kan? So, then I look into, bukan buy sebab dia melihat kan, dia apa yang nak beli. I look into phone at least 64 GB of storage or more if you plan to download more apps. Lastly, bukan last ya. Lastly, I look at the good camera before buying. Okay. So ini kita dah tanda secara biasa. So kalau macam cikgu-cikgu yang tak ada rubrik, boleh tanda begini. Oh, saya tersalah tanda. Okay, tak apa. Kalau kita tersilap, kita just undo saja. Internet ada problem hari ni. Tu yang lambat dia nak loading.
klik buying comment. Okay, that's all from me. I hope this can help you to buy. Sebab dia belum beli kan. To buy a new phone one day. Okay, now kita nak check betul ke 80 patah perkataan. Senang je. Okey, biasa kita akan ambil daripada isi dia ya, yang Hi Elizabeth dengan nama dia ni kita tak kira. Jadi kita highlight semua ni. And then kita pilih, cari menu dia. Sini menu dia dah hilang. So kita klik tanda anak panah ke bawah. Kita pilih kita pilih tools. Kita pergi kepada word count. Dan dia akan beritahu 84 daripada 171 patah perkataan. 171 ni ialah kesemuanya daripada nama dia tadi sampailah bawah sekali. Okey, so dia ada 84 patah perkataan. Okeylah sebab in about 80 words. Jadi kita pun dah sudah tu, kita boleh beri markah mengikut rubrik. So, kalau dalam bahasa Inggeris, content dia menepati, dia menjawab soalan, maka kita boleh bagi dia 5 markah. Okey, perhatikan bila saya klik 5, apa jadi di sini, apa jadi di sini, apa jadi di sini. Okey, so bila saya klik 5, nampak? Sini 5 markah, sini 5 markah, sini menjadi 25%. Okey. Baik, komunikasi. Communication achievement ni bermaksud dia dapat menggunakan perkataan-perkataan penyambungan seperti first, then, lastly. Okey, walaupun silap sikit tak apalah, kita terima. So, itu pun kita boleh bagi, tapi kita tak boleh bagi penuh sebab dia tak complete. So, kita bagi dia 4. Nampak tak? Sini jadi 4, sini jadi 9, sini jadi 45. Okey, organization. Organization bermaksud dia boleh menarik. Oh, sorry. Communication ni menarik perhatian kita untuk membaca. Okey, so organization ni dia menggunakan perkataan-perkataan seperti first, then, lastly, sebagainya. So, kita pun bolehlah bagi dia markah 4. Okey. Dan untuk language, dia ada kesilapan sedikit tapi tidak merosakkan isi kandungan. So, kita boleh bagi dia mengikut rubrik yang kita dah ada di sini. Okay, use everyday vocabulary. Ini good degree. So, saya boleh bagi dia 4. Okay, kita boleh klik di sini juga ya. Dah ada markah di situ, language 4. Kalau kita tengok, sudah 4, 4 dan 5. So, 17 per 20 dan bila diperatuskan menjadi 85%. Senang kan kalau ada rubrik. Jadi, bila dah siap ni, kita terus boleh bagi di komen. Ini private comment bermaksud dia akan perhatikan komennya secara keseluruhan, apa kesilapan dia. Okey, kalau tak nak bagi pun tak apa, it's okay sebab kita sudah bagi komen secara detail di sini. Selepas kita dah siap, apa yang perlu kita buat ialah pulangkan semula kertas ini pada dia. So, klik return. Okey, student will be notified through email. Tadi dah minta email, jadi kita return pada dia. Dan bila kita balik semula kepada kita punya kelas tadi. Okey, kelas kita tadi. Kita lihat pelajar tersebut. Sebentar. Dania Izati. Mana dia Dania Izati? Okey. Okey, sekejap saya refresh. Internet, tak tahu kenapa. Okey.
So, selepas kita dah send, dah return apa semua tadi, masih lagi loading. Kita cari Dania Izzati tadi. Ini Dania Izzati. Okey, ini markahnya belum keluar lagi. Sepatutnya dia akan keluar di dalam kotak writing and email tu untuk Dania Izzati ialah 85/100. Sebab itu markah yang kita hantar tadi. Oh, sangat lambat dia loading. Okey. Apa saya ni? Okey. So, dah nampak kan? 85/100 Dania Izzati. Alright, ni markah dia. So, nanti dalam email bila dia buka, dia akan nampak markah dia dan dia akan dapat kertas dia dan dia boleh check apa kesilapan dia. Okey? So, itu saja cara untuk menanda menggunakan rubrik, menanda soalan esei menggunakan rubrik. Sangat mudah. Cikgu tak payah stres-stres nak baca tulisan dia yang tak berapa jelas tu. So, bila dia type, maka kita pun dapat membaca dengan mudah. Cuma satu, ingatkan pelajar, jika mereka tiada handphone, jika mereka tiada laptop, mereka menggunakan handphone. Mereka boleh menaip dengan handphone, tapi pastikan handphone telah di-download dengan aplikasi Google Docs. Okay? Kalau kita bagi kerja dalam Google Sheet, mereka perlu download Google Sheet. So, kalau kita dah bagi pada mereka ini, pelajar saya menjawab menggunakan phone. Dan saya dah ingatkan mereka untuk download Google Docs. Mereka download, mereka menaip dalam Google Docs dalam phone, jadi tiada masalah. Okey, mudah saja mereka menghantar kerja. Okey, dan kita pun senang nak menanda. Okey cikgu, itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.